Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so hari ni cikgu masuk sikit bab vektor. Cikgu masuk yang senang-senang saja. Okey, apa maksud vektor? Vektor adalah suatu kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Make sure dia ada magnitude dan arah. Okey, kat sini ada arah. Okey, dan magnitude. Magnitude ni maksudnya dia punya nilai. Okey, manakala skala adalah kuantiti yang mempunyai magnitude sahaja. Magnitude ni nilai lah, maksudnya nombor. Okey, tata tanda vektor. Cuba tengok. Okey, mesti wajib ni. Ini wajib. Yang biasa kita guna adalah AB, ada anak panah ke atas dengan A. Ada gedik-gedik kat bawah. Okey, magnitude macam ni. Dia ada ni, modulus. Okey. So, vektor negatif maksudnya dia ada arah ni. Arah dia ke atas kan. Kita tengoklah. Kalau AB tu arah dia ke atas. So, BA arah dia negatif. Dia punya vektornya akan jadi negatif. Manakala vektor sifar, ini bendanya. Manakala vektor yang sama. Vektor sama maksudnya mempunyai magnitude dan arah yang sama. Okey. Okey, ini pula pendarapan vektor. Pendarapan vektor, kalau A ni satu je, 2A dia panjang. Berganda. Kalau negatif 2A ni, dia terbalik arah dia. Okey, kemudian vektor selari. Okey, biasa vektor selari ni dia punya vektor dia sama tapi dia punya magnitude yang lain. Magnitude ni maksudnya dia punya nilai dia ada M. Dia ada skala dekat depan. Manakala segaris co-linear, maksudnya sama je lebih kurang dengan ni vektor selari, cuma dia satu line lah. Okey. Okey, jom kita tengok. Okey, soalan nombor 1, muka surat 145. Nyatakan tembiring garis yang diberi dalam bentuk vektor. Okey, so kita tengok yang pertama sekali dekat sini PQ. Mana P? P pergi Q. Okey, A. Tulis A. Lepas tu Q pergi R. So, R. Ikutlah yang dia dah lukiskan untuk kita. Lepas tu ini S pergi R. Kita tengok arah dia. S pergi R. S. Okey, kalau dia kata S pergi T. ST macam ni, tapi anak panah yang dia bagi terbalik. So kita punya vektor kita akan jadi negatif M. Okey, seterusnya T pergi U. Kita balik lagi. So dia jadi negatif. Lepas tu U pergi P, sama. So dia jadi vektor P. Okey, tu maksud dia. Awak kena tengok dia punya arah. Okey, kita tengok soalan A. Soalan A, O pergi A. Betul ni? Tengok soalan OA. O pergi A. Ya, sama. O pergi B. Alamak, tak sama. Sini anak panah dia lain. So, jawapannya negatif. O pergi C. Sama tak sama lagi. Anak panah dia lain. So, kita kena tukar. Okey, lepas tu O pergi D dulu. O pergi D sama. Kita kena ikut. Okey, seterusnya B. Cuba buat sendiri, fikirkan sendiri. Okey, soalan seterusnya. Binakan vektor. Binakan vektor yang berikut. Okey, kalau ikutkan, sama je benda ni. Cuma kita tengok dia dah bagi awak satu vektor, iaitu vektor PQ. Ni vektor PQ. Dan dia ada nilai kotak dia. Awak tengok kat sini ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian dia kata dibagi PQ sama dengan bla bla bla. Dia kata vektor yang pertama dia nak adalah AB. AB sama dengan 2P. Okey, so 2P. Kalau sini 4, dia berganda lah. 1, 2. Setengah. Dan juga negatif. So dia, tadi daripada 4, dia jadi 2 je, separuh. Okey, negatif anak panah kita kena buat wajib. EF 3/2. Ini awak kira lah. Negatif 3/2. 3/2 darabkan dengan 4. Ada berapa titik? Ada berapa kotak? Buat dia punya ni. Dan anak panah dia mesti terbalik sebab dia negatif. Okey, so cuba buat soalan A. Yang kita tengok pula soalan nombor 3. Dia kata tentukan magnitude. Okey, magnitude. Magnitude ni adalah nilai. Okey, magnitude ni adalah nilai. Caranya adalah dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, so kita tengok nilai X dengan nilai Y. Macam ni lah, benda yang senang je. Okey, penyelesaiannya R sama dengan magnitude punca kuasa 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Letak punca kuasa bla bla bla, dapatlah 5. Okey, macam tu juga. Try lah nanti soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 4.
Soalan nombor 4, dia kata nyatakan pasangan vektor-vektor yang sama. So, kita tengok. Ni cikgu rasa awak boleh carilah yang mana yang sama. So, sekarang ni, A ni, tengok kat sini P. Tegak je. Mana yang sama? Macam tu. Okey, lepas tu kita tengok T. T sama dengan siapa? Tengok arah dia. Mana arah dia? Ada tak yang sama? T tak ada yang sama lah. Biarlah dia. Okey, lepas tu kita tengok warna green pula. Cikgu letak warna green. Ada lagi tak yang sama? S. Mana S? S sama dengan V. Macam tu So, awak akan buat soalan nombor 4A ni sendirilah. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Sama macam yang tadi dekat atas. Sama dengan soalan nombor 2. Okey, soalan 5 sama dengan nombor 2. Soalan nombor 6. Tentukan sama ada vektor-vektor ini selari dan nyatakan hubungan mereka. Macam ni lah. Senang, simple. Okey, tentukan dia selari ke tidak. Carilah pasangan dia yang sama. Dan juga dia punya hubungan arah dia. Okey, seterusnya soalan nombor 7. Tentukan sama ada segaris ataupun tidak. Okey, kita tengok. Contoh. Diberi PQ sama dengan 6A dan QR sama dengan 2A. Okey, kita tengok penyelesaiannya PQ 6A kan. PQ kita boleh pisahkan menjadi 3 darab 2. Kan ni? Okey, 3 darab 2. Okey, so dia jadi 3 QR. So, dia conliner. Macam tu. Okey, so ini pun sama. Boleh ni sebenarnya cikgu rasa dia masih lagi selari. Okey, sebab segaris sebab apa? 10 dengan 4 ni kita boleh jadikan dia dalam pecahan. Tak ada masalah. Okey, cara nak buat sama dengan soal contoh. Okey, seterusnya 8.2. Okey, 8.2 penambahan dan penolakan. Besarkan sikit marker. Okey, penambahan dan penolakan. Ya Allah. Penambahan dan penolakan vektor. So, ni senang sangat. Dia ada 3 hukum. Hukum yang pertama, hukum segitiga macam ni. Hukum yang kedua, hukum segi 4 selari. Sebenarnya sama je dengan hukum segitiga. Hukum poligon dia berkait-kait. Okey, kita tengok hukum yang pertama, hukum segitiga. Okey, so soalan minta AC. So, AC dia bermula daripada A. A dia pergi B, lepas tu dia pergi C. Arah dia macam tu. So, AB tambah BC, dapatlah AC. Itu maksud hukum segitiga. Dia tak boleh, cikgu padam. Okey, dia tak boleh jadi macam ini, anak panah macam ni. Okey, dia tak berjumpa, dia tak dapat AC. Ini dia dapat apa ni pun cikgu tak tahu. Hukum segitiga ni arah dia macam ni. Sini dia berkait. Dia pergi sini. Oh, dia pergi sini sama. Itulah maksud dia hukum segitiga. Hukum segi 4 selari sebenarnya sama je dengan hukum segitiga ni. Kalau awak tengok AC, dia nak dapatkan AC ni, dia tambah lagi satu titik D. Sebab dia kata ni segi 4 selari. Maksudnya dekat sini pun sama. Okey, so nak dapatkan AC adalah sama dengan AB tambah BC. Sama juga dengan AD tambah DC. Sebenarnya benda ni sama. Sebab dia selari. Okey, seterusnya hukum poligon. Biasanya dia melibatkan macam bentuk poligon lah. So, kita nak OD. OD kat sini. So, masa tu tak ada kat sini OD. Yang ada nilai AB, OA. Betul seterusnya. Kalau tengok, dia punya arah dia semua kena sama. Okey, kalau dia bagi arah yang lain, kita kena negatifkan arah tersebut. Okey, kita tengok soalan. Okey, soalan nombor 4. Penolakan bagi suatu vektor A tolak B ialah penambahan. Okey, ini dia punya nota, Nota dia. Penolakan bagi vektor A tolak B ialah penambahan vektor A dan juga penambahan negatif vektor B. Okey, so maksud dia macam ni lah. Dia macam ni. Arah dia je lain. Maksudnya gitu. So, penolakan vektor-vektor tidak selari. Macam ni. Okey. Ni tak berapa penting. Yang penting kita pandai buat benda lah ni. Okey, so tentukan vektor paduan. Vektor paduan ni sebenarnya tambah vektor. Tu je maksud dia. Tolak atau tambah vektor. Tu maksud vektor paduan. Okey, so kita tengok. Cikgu besarkan.
Okey. Dia macam kita faktorkan tau. Kalau dekat sini ada 6M dengan negatif 5M. Okey. Kita tengok contoh lah. Contoh 1. 3B tambah 2A tolak 3 per B tambah 4A. Kat sini yang sama geng adalah 3B dan juga negatif 3 per 2B. So, kita gabungkan dia dekat dalam satu vektor iaitu dia vektor B. Okey, dah boleh tolak? Okey, yang ini 2A vektor 2A dan juga negatif 4A. So, kita boleh nampak dia boleh digabungkan. So, kita gabungkan dia. Okey, dapatlah jawapan ini. Sama juga dengan A dan juga C ni. Okey, contoh yang kedua yang sini pula ada saja je dengki awak dia pergi buat tolak. Okey. Oh, tak boleh besarkan pula. So, kita tengok 5X dengan 7X dia letak kat depan. Yang ini Y dengan ni. Sama je bendanya. Boleh settlekan, kita settlekan. Okey, seterusnya. Senang benda ni Sebab tu cikgu nak ajar banyak sikit ni. Okey, soalan nombor 9. Okey, tentukan vektor paduan bagi vektor-vektor tidak selari yang berikut. Okey, contoh dia punya soalan. Contoh yang pertama, dia nak PQ. Tentukan vektor paduan. Okey. Untuk dapatkan maksudnya kat sini dia tak bagi awak apa-apa ni anak panah ke apa, awak boleh buat sendiri anak panah dia. PQ tambah QR dia akan dapat PR. Okey. Lagi QS. Ni dia buat jauh pula. QS. Sorry buruk. QS pasuk SU dia akan dapat sini. QU. Okey, dia kata dia tak kisah. Yang kata tidak selari yang berikut So, kita boleh buat mana-mana. Okey, dia cuma nak awak tahu. Okey, yang penting cuba tengok tengah-tengah dia orang sama. T dengan T, S dengan S kan? So, kita ambil depan dengan hujung. Itu juga kita tengok contoh yang kedua. Yang ini dia tadi tambah, yang ini tolak. So, dia buat JN tolak MN. Maksudnya anak panah dia MN macam ni. Tolak MN. So, dia akan jadi tolak MN macam ni lah. So, sama dengan JN tolak. Dia akan negatifkan, dapatkan JM. Okey, motif dia nak dapatkan JM. Ni nak motif dia dapatkan JK dan juga KL. Sebenarnya dia sama je dengan kawan sebelah ni. Kalau buat cara yang contoh satu pun cikgu terima, cikgu tak kisah. Okey, cuma kat sini dia ada B dengan D ni dia dah ada anak panah. So, awak kena ikut arahan lah. Awak kena ikut yang atas. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Okey, muka surat yang terakhir. Selesaikan masalah yang melibatkan penambahan dan penolakan vektor. Okey, rajah menunjukkan sebuah segitiga PQR. Dia bagi tahu kita PS. Buat anak panah. Dia memang tak bagi anak panah biasanya. PS. Kita buatkan anak panah. Buruk pula je buat. PS macam ni. Okey, lepas tu apa lagi yang dia bagi? QR. Buat anak panah. QR. Tuliskan 6Y. Tuliskan apa yang dia bagi. Kat sini 3. 3X. Okey, lagi QS apa? Buat anak panah dia. Lepas tu dia bagi tahu QS sama dengan 6Y tolak 4X. Okey, lepas tu dia nak cari RS, dia nak cari PQ, dia nak cari TS. Okey, so kita tengok penyelesaiannya. So, kita RS dapat daripada RQ tambah QS. So, RQ kita dah ada kan? Tapi dia terbalik. So, kita kena negatifkan dia. QS kita memang dah ada, memang dia dah bagi, kita masukkan saja. Itu je. Okey, yang soalan kedua dia nak PQ. So, PQ mesti bermula pada P. So, yang kita ada apa? So, kita ada PR tambah RQ. Ada dua nilai ni kita memang dah ada. Mana kita dapat PR ni? Dia dah bagi 3X. Dia dah bagi PR Dah bagi belum? Okey, belum. Dia belum bagi PR. So, PR adalah sama dengan dekat sini 3X tolak tambah 4X. Okey, dia dapat daripada mana ni? Dia dapat daripada atas. PR ni dia dapat daripada PQ PS tambah SR. Okey, sebab kita dah ada SR. RS ni. Tu yang datang kat sini.
Okey, kemudian tolak 6Y sebab dia anak panah ke atas. Okey, TS dapat daripada TP tambah PS. Mana kita nak dapat TP? Kita tengok soalan. Soalan kata apa? TP sama dengan TQ TP sama dengan TQ. Maksudnya dia setengah. So, kita kena dapatkan dulu PQ yang daripada soalan nombor 2. So, setengah PQ. 7X tolak 6Y daripada atas. Tambah 3X. 3X tu daripada PS yang dia memang dah bagi. Okey, cikgu faham soalan nombor 8 ni agak bermasalah sedikit. Tapi tak apa, cikgu nak awak cuba dulu. Kalau betul-betul dah tak dapat, barulah cikgu akan bincangkan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.